setiap orang ni dia ada timeline masing-masing tau. Kalau dia dekat bawah, dia tak selamanya dekat bawah. Bila-bila masa je dia boleh naik atas. Dan orang yang dekat atas tak selamanya dekat atas. Dia akan jatuh juga someday kan? So apa-apa sekalipun kena syukur lah. Kau ada banyak harta, kau syukur. Kau tak banyak harta pun kau syukur. Sebab syukur dengan apa yang nikmat kita ada ni, InsyaAllah kita akan rasa cukup. Sebab manusia ni memang terkenal dengan sifat tamak dia kan. Kita dah ada benda ni, kita nak benda lagi baik daripada tu. Sama lah macam aku dulu. Sebab aku cerita ni based on pengalaman. Sebab aku suka cakap benda yang dia yang rasional, dia benda yang relevan. Bila kita cakap pengalaman ni, sebab mungkin pengalaman kita sama dengan pengalaman yang orang yang tengah dengar apa yang aku tengah cakap ni. So bila kita cerita based on pengalaman, benda tu akan jadi lagi dekat dengan hati kita tau. Benda ni aku selalu cerita dekat kawan-kawan aku, dekat anak-anak murid aku. Pops dah cakap lah, anak murid. So korang boleh teka kot aku kerja apa kan. So bila cerita pengalaman ni, tapi jangan bohong pula, ataupun jangan orang ganu kata lebong, ataupun kau jangan tipu pula. Memanglah pengalaman tu, tapi kau tambah-tambah lagi jadi benda yang lagi sebab kau nak apa orang panggil tokok tambah kan. Janganlah. Kau cakap benda yang betul lah. Okay, aku rasa kita berhenti sini kejap. Aku sambung balik dekat cerita tadi. And then lepas aku habis degree, inilah benda yang paling menarik dalam hidup aku ialah dekat degree, masa dekat USM dulu aku belajar fizik tau. Aku buat applied physics, majoring applied physics, minor computational physics. And then bila aku grad, aku pergi kursus SLIM, latihan satu Malaysia dulu kan, tapi under course food safety and hygiene. Aku belajar fizik tapi pergi further belajar pasal food safety and hygiene. Dalam 6 bulan tak silap aku kena undergo training tu, dekat ada kerjasama UKM lah, UKM Unipack dekat Bangi. Memang menarik lah. Masa tu sebulan masa aku training tu, duduk hotel free je. Kau pergi duduk situ, bulan-bulan kau dapat allowance. Sebulan kau dapat 2,000. Bersih lah tu 2,000 tu bersih. And then makan minum, pagi tengah hari dia bagi makan, malam je kau makan sendiri. And then duduk bilik hotel selama sebulan. Lepas sebulan tu barulah pergi yang masuk apa kita panggil segan pula ada orang lalu kan. Lepas sebulan tu barulah masuk ke apa yang istilah dia aku lupa. Yes, host company. Lepas pada tu kena sambung praktikal dekat host company. So yang menariknya apa, aku belajar fizik, and then aku pergi sambung makanan ataupun food safety and hygiene. Aku dah siap pergi ambil exam apa semua. Aku dah ada sijil untuk makanan. Aku dah ada GMP pada geng-geng makanan. Korang wajib tahu benda ni kan. Siapa yang pengamal bahagian makanan, dia akan tahu benda ni. Aku dah pergi pernah ambil sijil untuk GMP, ada HACCP, ISO. Biasa kalau orang nak pergi buat pemakanan ni, dia akan kena suntik kan, suntikan typhoid tu. Aku hampir-hampir lah nak buat benda tu, tapi sebabkan lepas aku buat full interview, ada tak silap 12 kot company yang datang. Sebab dalam SLIM tu bukan kita yang pergi dekat company, tapi ada company yang joint venture bersama. Dia akan datang dekat tempat kita, dia akan buat interview, dia panggil full interview. And then aku sempat pergi 6 company. Aku dapat 5 offer. Daripada 5 offer tu, 4 daripada tu ialah F&B ataupun food and beverage. Masa tu aku pernah dapat Secret Recipe, Canyon.
benda-benda yang ada dekat dalam mall kan. KFC tak ada, Pizza Hut tak ada. Ada benda-benda macam itu lah, Chicken Rush Shop. And then yang satu lagi, 4 tadi F&B, satu lagi hotel management. So aku fikir aku belajar fizik, tapi kenapa aku pergi aku sambung pasal makanan. Bukan jiwa aku pun masa tu. And then bila aku interview, aku dapat 4 tu F&B. So aku fikir kalau aku masuk pun, aku bukan suka pun dengan kerja dekat makanan tu. Walaupun pada masa tu dia memang siapa yang masuk tu dia memang akan jadi assistant lah. Paling-paling pun dia akan masuk jadi assistant manager. Starting gaji masa tu 2K. So aku tolak semua tu, aku ambil hotel. Sebab masa tu aku fikir aku dah penat belajar, aku dah penat kerja, aku nak kerja benda yang relax-relax sikit. So aku pun masuk hotel. So itu lah benda menarik aku nak cerita malam ni. Aku belajar physics, aku further study dalam food safety and hygiene. And then habis pada tu aku kerja dekat hotel. So tak ada kaitan kan, tak ada kaitan lah. Itulah susunan Allah SWT ni, takdir aku lalui kan. So itulah benda menarik. Dan apa yang menarik lagi dalam hotel tu, aku start daripada bawah. Aku pernah jadi reception, yang jaga dekat kaunter depan, yang jaga kunci apa semua. And then lepas pada annual meeting dengan CEO, itulah berlaku perubahan besar daripada hidup aku. Daripada aku jadi reception kat depan, aku pergi annual meeting. Adalah satu meeting ni, nama dia Mr. Eng, Cina. CEO aku masa tu Cina, nama dia Mr. Eng. And then lepas dia bagi talk, tiba-tiba dia bagi satu challenge. Masa habis pada talk tu dia kata, I cabar siapa-siapa daripada hall ni yang berani keluar kat depan, cerita balik apa yang dia beritahu tadi. Lepas tu ada seorang angkat tangan. Tiba-tiba siapa yang angkat? Yes, aku yang angkat. Masa tu aku angkat tangan, dan aku keluar depan lah. Masa tu kan kita baru habis belajar kan. Masa belajar dulu English tau. Setiap kali present apa semua benda, semua dalam English. So masa tu bila cakap apa semua, kalau English tu aku boleh lah kata fasih lah juga. Dia punya confidence level tu untuk speaking tu okey lah masa tu lah. Sekarang dah lama tinggal, so susah sikit lah. Dan satu info ataupun tips untuk korang geng-geng Melayu lah, kalau dia Cina India tak apa lah, sebab biasa orang Cina India ni dia memang terror speaking kan. So biasa orang Cina ni dia memang sangat suka kalau tengok orang Melayu yang pandai speaking. So starting point dekat situ, lepas pada present tu, mungkin dia impress ke apa, tak tahu kan, Allahualam. Dia pun hulur RM50 kat aku. Masa tu aku macam serba salah lah. Dah kenapa kan, nak ambil ke tak nak, nak ambil ke tak nak. Lepas tu orang dah bagi, ambil je lah kan. Maksud dia bagi RM50 kat aku, so aku ambil lah. And then aku balik dekat hotel yang aku kerja tu. Lepas tu keesokan harinya, ada manager aku datang jumpa aku. Dia kata, Mr. Eng panggil you pergi HQ. Dia nak buat second interview. Aku macam pelik lah, kenapa So aku pun nak tak nak, tak apa, aku pun off hari tu. Kata aku pergi. Masa tu aku pergi naik Grab je. Yes, naik Grab je. Sebab manager aku kata, masa tu aku bawa motor je, aku tak ada kereta lagi masa tu. Aku ada motor je masa tu. Lepas tu manager aku kata, tak apalah, nak pergi dekat HQ nanti, book your Grab, nanti claim dengan dia. So aku pun pergi dengan Grab. Sampai sana, nak pergi interview. Masa tu dia pun tengah meeting tau. Aku macam seram pula, ada ke masa dia nak interview dengan aku pula. Dah lah tengah meeting apa semua, aku menunggu lama juga lah. And then tiba-tiba dia panggil masuk sekali, join dalam meeting. Bila sampai sana aku pun join sekali. Dah kenapa aku dah lah tak tahu apa kan. Masuk-masuk, lepas habis pada dia meeting tu, kira terus sambung pada aku lah. And then mulalah sesi interview. Macam-macam dia tanya.
speaking lah. Masa tu speaking lah. Dia macam cerita pum. Last kali yang mana orang kata mengubah hidup aku lah masa tu. Daripada aku, sebab aku start daripada bawah, aku jaga reception dekat hotel je, walaupun ada degree masa tu kan. Director tu kata, dia tanya soalan maut lah. Based on cerita, apa yang aku cerita, apa yang interview, dia tanya, sebenarnya awak nak jadi apa sebenarnya? Dia jadi macam tu lah. So aku macam blur ataupun aku macam blank. Apa aku nak jawab ni? Sebab aku sebenarnya dulu aku minat uniform. Sebab tu aku masuk sukses kan. Aku minat sangat poli dulu. Sebab even masa aku buat training slim tu, ada 4 orang member aku yang pergi interview. Sebenarnya aku ikut sekali interview, check fizikal apa semua masa tu. 4 orang yang pergi, seorang tu demam, tapi dia pergi juga. Daripada 4 orang yang pergi, 3 dapat, seorang je fail sebab dia demam masa tu. So mungkin kalau aku pergi sama hari tu, mungkin aku tak tahu lah, wallahualam. Mungkin kalau aku pun pergi masa tu, mungkin aku pun sekarang dah jadi polis kot. Tak tahu lah. Sebab nak dijadikan cerita dulu masa diorang pergi interview, bahagian pengambilan yang check fizikal tu, orang yang jaga tu jurulatih kita orang masa kita orang training dulu. Memang rezeki lah kata kan. Memang rezeki. Diorang pergi dulu dekat Negeri Sembilan ke dekat Melaka kan. Negeri Sembilan lah, Negeri Sembilan, dekat IPD Seremban tak silap. Berbalik pada interview dekat Mr. Director tadi, dia tanya, you sebenarnya nak jadi apa kan? You sebenarnya nak jadi apa? Jadi aku kata, dulu saya minat uniform, tapi saya rasa saya dah cuci tangan kot. So sekarang minat saya more on engineering lah. Sebab dulu kan pernah buat fizik kan. Sebab fizik dengan engineer ni dia tak jauh beza sangat. Kita orang belajar pun actually benda yang lebih kurang je. Engineering pun belajar sama ya, macam applied physics belajar. Beza dia lebih sikit mungkin kalau dia ambil pokhususan untuk electrical, dia more on electrical subjects lah. Ataupun kalau mechanical, more on mechanical subject. Ataupun civil kan. And then satu lagi keistimewaan engineering ni, dia belajar drawing. Kalau dulu dia pakai AutoCAD, kita orang tak ada. Kita orang masa tu tak ada lah AutoCAD ke, ada blueprint apa semua tu tak ada. Sedangkan industri sekarang dia perlukan kemahiran tu. So lepas pada aku jawab macam tu, apa yang Mr. Director kata, you nak tak kalau saya offer you kerja dengan saya masuk engineering department? Aku rasa macam ya betul, aku silap dengar ke apa kan. So apa lagi, orang kata rezeki dah datang bergolek kan. So siapa tak nak kan. Dia pun macam dah percaya dekat aku masa tu. So dia pun offer aku masuk kerja dengan dia, directly bawah dia. Kira dia bos paling besar, aku duduk bawah dia. Kira macam memang dulu aku pernah jadi anak harapan lah untuk company tu. That's why bila aku minta resign, seminggu lepas tu dia marah. Dia sorry to say, dia marah gila lah kat aku. Masa dalam satu meeting tu, memang petang tu dia marah aku je. Setengah jam tu marah aku je. Dia sindir-sindir apa semua lah. Sebab dia pernah jadikan aku anak harapan company tu lah. Masa tu memang down gila. Aku kena push masa tu, down gila. Sebaik ada SV aku masa tu. Dia kata benda tu normal tu. Dah ramai dah orang-orang sebelum ni kena macam tu. Sebab yelah, korang pun faham sendiri kan. Bila orang dah bagi harapan kat kita, kalau kita tak penuhkan impian ataupun hasrat dia, mesti dia akan rasa kecewa dengan kita kan. Sama macam aku lah. So kenapa aku resign dekat company tu, nanti aku akan cerita, mungkin dalam next video kot. So aku rasa dah banyak benda yang aku cakap ni, dah sembang banyak sangat. Mungkin korang pun tak nak dengar pun cerita ni kan. So tak apalah, mungkin macam aku kata, aku cerita ni bukan nak suruh orang dengar pun. Aku cerita ni, aku nak rakam benda ni supaya benda ni jadi kenangan dan benda ni tak hilang macam tu je. Bila nanti kalau aku tengok balik video ni, oh ini ke masa aku zaman muda dulu, masa aku yalah, aku
Korang faham kan? Okay. So aku rasa aku akan sambung video ni dalam part 2 nanti. So untuk bahagian pertama ni ataupun part 1 ni aku rasa sampai situ dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.